bila kita buat perkara yang bertentangan dengan apa yang dianjurkan oleh Islam. Sebab tu bila Tok Adi nak menguruskan jenazah, dia berhadapan dengan bermacam-macam masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kembali sekali lagi kita dalam program ataupun segmen Bicara Muhajir bersama dengan saya Muhammad Ridwan Tan. Hari ini sekali lagi saya menjadi host. Sebab apa? Sebab kita ada seorang tetamu yang sangat istimewa bersama dengan kita pada hari ini, iaitu bersama kita pada hari ini Abang Nasir Bilal Khan. Apa khabar bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya rasa saya tak perlulah untuk perkenalkan lagi siapa Abang Nasir Bilal Khan ini. Tentu penonton-penonton di luar sana semua mengenali siapakah beliau. Jadi mungkin Abang Nasir nak bertegur sapa sikit dengan penonton-penonton dan peminat abang. Silakan. Terima kasih Muhammad Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah yang mempunyai sekalian alam. Selawat dan salam buat junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh ahli keluarga baginda, kepada para sahabat Rasulullah SAW, kepada ibu dan ayah kita serta seluruh salah silah keturunan kita, kepada muslimin, muslimat sekalian, baik yang terdahulu, yang sekarang maupun yang akan datang. Semoga semuanya diberkati dan dirahmati Allah mudah-mudahan. Amin. Baik. Okey, baik. Abang Nasir, saya mohon izin ya. Baik, tuan-tuan dan puan, kenapa Abang Nasir bersama dengan kita pada hari ini? Saya ada satu berita baik yang nak dimaklumkan kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton sekarang ni, iaitu insya-Allah Abang Nasir Bilal Khan akan bersama dengan kita ya untuk berangkat menunaikan umrah bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan Muhajir Haramain pada tarikh 13 Mac 2024 bersamaan dengan awal Ramadan, iaitu 10 hari awal Ramadan. Jadi Abang Nasir akan berpuasa bersama-sama kita di awal Ramadan, insya-Allah. Jadi Abang Nasir, kita terus straight to the apa yang kita nak bincangkan pada hari ini Abang Nasir. Abang Nasir sebelum ni ada bagi tahu kat saya, kata Abang Nasir dah pernah pergi menunaikan umrah selama 3 kali. Jadi buat pengisian saya nak ambil pengalaman dan buat pengisian bagi para penonton kita, nak tahu juga bagaimana perasaan abang ketika menunaikan umrah buat 3 kali itu. Adakah Abang Nasir dah pergi berulang kali, dah 3 kali ni? Macam mana dia punya perasaan? Adakah sama ataupun berbeza-beza setiap kali? Bagi Abang Nasir memang berbeza setiap kali pergi. Pertama kali itu sebab kita pergi tu kita tak tahu keadaan di Mekah macam mana. Lepas tu dengar cerita orang macam-macam kan. Dengan takut, dengan serba tak tahu keadaan Mekah. Jadi bila menunaikan umrah tu pun tapi itulah bila sampai di Mekah tu, perasaan tu lain kan. Perasaan jiwa kita bila melihat Kaabah tu memang syahdu gila lah sebab pertama kali. Tapi bila kali kedua pergi tu kita dah mula memahami selok-belok di Mekah, Madinah apa semua. Lepas tu kita dah lebih tahu cara nak mengendalikan diri. Jadi dia makin lama dia jadi bertambah syahdu. Lagi lama lagi, kali yang ketiga tu lagi syahdu kan. Kau boleh nak pergi berkali-kali orang boleh kan. Sebab bagi Abang Nasir, bila dah pergi ke Mekah tu kita dah tak nampak dah kan tempat lain kan. Kerinduan kita hanya ke situ lah kan. Ini Alhamdulillah kan. Saya sebenarnya selalu berkongsi dengan para jemaah, berkongsi dengan kawan-kawan kan. Terutamanya pengalaman saya sendiri semasa sekali pertama saya pergi menunaikan umrah. Bila pergi the first moment bila saya nampak Kaabah, saya dalam mualaf pada ketika itu. First moment nampak Kaabah, dia nampak macam kita rasa stun. Kita rasa keagungan Allah, rasa syahdu, rasa sedih, rasa gembira, rasa takut, semua datang. Dan selama 7 hari 6 malam berada di Mekah tu,
dia jadi macam robot. Dia macam bekerja-kerja sampai boleh katakan, taklah kita lupa, tapi boleh katakan umpama anak bini ada kat kampung kita dah tak ingat dah. Dia Tak ingat. fokus pada ibadah terus. Bila dah pergi Madinah baru dia ingat balik kan. Macam tu. Jadi mungkin Abang Nasir, apa yang buatkan Abang Nasir trigger kali pertama nak pergi umrah tu? Dia sebenarnya Abang Nasir dapat tawaran daripada kawan kan. Dan bila nak pergi tu kita dengar cerita orang macam-macam, kita takut pun ada kan, sebab yelah masa muda-muda pun kita ni perangai pun boleh tahan juga kan. Jadi bila dengar cerita orang tu takut pun ada, tapi ada kawan-kawan kata tak adalah Nasir, dia kau pergi je, cakap kan. Kau dah jadi tetamu Allah, kata kan. Kau apa yakin kan. Tu yang pergi tu alhamdulillah lah kan. Semuanya berjalan lancar kan. Ada kawan yang bersama jemaah kan. Jadi ramai kawan kan. Bila pergi tu kawan-kawan ni pula bila sampai kat sana tu jadi macam sahabat kan. Itu yang seronok tu. Bila kita berjemaah tu memang dah jadi macam adik-beradik dah. Antara satu sama lain. Itu yang bertambah seronok, bertambah rindu lah kan. Terutama pada jemaah. Tapi rindu pada Mekah tu memang tak boleh digambarkan. Memang tak boleh digambarkan. Dia sebenarnya, bila kita pergi umrah ataupun haji ni, dia berbeza dengan kita pergi melancong macam biasa. Bila kita pergi melancong, kita pergi dalam satu grup, mungkin 30 orang, mungkin 40 orang. Tapi apabila kita dah balik daripada kita pergi melancong, kita nak relax, kita pergi dengan ahli keluarga kita, dan kita masa kita melancong tu kita kenal juga grup dalam satu grup tu. Tapi bila kita balik, masing-masing dah ikut haluan hidup kehidupan masing-masing dah. Tapi berbeza dengan umrah. Pengalaman Abang Nasir ni, pengalaman semua orang yang pernah pergi sebenarnya, sahabat-sahabat semua. Bila kita dah pergi umrah, bond di antara di kalangan kita bersama jemaah, dia berkekalan, boleh kata untuk jangka masa yang sangat lama. Mungkin 3 tahun selepas kita balik pada umrah tu, kita balik masih lagi ada buat gathering, jumpa balik alumni. Sebab apa? Sebab kita nak mengharungi perjalanan tu bukan mudah. Dan ujian, cabaran, kadang-kadang dugaan yang membuatkan, dan kita terpaksa tolong di antara satu sama lain. Dia buat kita jadi macam keluarga kan. Jadi tadi Abang Nasir cakap, minta maaf saya cakap banyak sikit kan. Abang Nasir kata abang dah pergi berkali-kali, lagi rindu. Kenapa? Bukankah kita dah pergi berkali-kali dia rasa macam biasa? Tak, saya sendiri pun pergi berkali-kali tetap rindu. Baru balik sebulan tak sampai, dia rasa rindu, nak pergi lagi. Sebab itu antara seruan yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Ibrahim AS sejak daripada 5,000 tahun yang lepas. Seruan Nabi Ibrahim itu telah masuk lagi. Sebab kita kata kita umat Nabi Muhammad, kita kata kita ni daripada kalangan orang-orang yang beriman, pasti kita ada rasa rindu kita kat sana. Apatah lagi kalau kita dah sampai sana, kita dah lihat sini Kaabah, kita rasa sendiri bagaimana keadaan suasana di di tengah haram itu sendiri. Jadi Abang Nasir nak tanya sedikit lah. Kadang-kadang ada benda-benda yang jadi kat sana, ada kala benda tu disimpan buat diri kita sendiri je lah. Cuma yang ni saya bertanya secara umum. Ada tak 3 kali Abang Nasir pergi, ada tak cabaran-cabaran ataupun ujian semasa perjalanan tu mungkin yang membuatkan Abang Nasir tak lupa ataupun boleh dikongsikan kepada penonton sebagai ibrah? Abang Nasir alhamdulillah selama 3 kali Abang Nasir menunaikan umrah, semuanya berjalan lancar, kecuali ada satu ketika tu masa pergi dengan orang rumah. Kali kedua orang rumah punya purse kan hilang. Dia ada Kena tores. lepas tu hilang kan. Masa tu kelang kabut jugalah kan, terutamanya orang rumah lah, sebab duit apa semua kat situ. Tapi alhamdulillah bila jemaah semua dapat tahu kan, semuanya datang membantu kan. Itu yang kata jemaah ni dia hubungan, ikatan tu cukup kuat. Kuat. Yang Abang Nasir sebenarnya seronok makin kali pertama pergi masa di Mekah Rasulullah SAW kan. Rasa ada kan.
Kali kedua pergi, rasa tu dia makin deep. Kali ketiga dia lelaki. Tu yang kadang-kadang nak pergi lagi, nak pergi lagi tu rasa macam dia punya rasa tu lain macam. Kali pertama pergi tu rasa, tapi kali kedua tu dia lagi deep, lagi syahdu, lagi sayu kan. Kali ketiga lagi sayu, lagi deep, lagi dalam perasaan tu. Itu yang kita nak pergi tu kan. Jadi ada beberapa hadis ni Nabi kata, saya sebutkan lebih kurang makna dia je lah. Nabi kata lebih kurang makna dia, barang siapa yang datang menziarahiku, menziarah Nabi ya di Masjid Nabawi tanpa ada tujuan lain, melainkan tujuan itu hanya untuk menziarah Nabi sahaja, maka menjadi hak ke atas Nabi untuk memberikan syafaat kepada orang tu. Dan orang-orang ini akan menjadi jiran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat semua, jadi daripada perkongsian Abang Nasir tadi ya, mungkin ada tips yang sangat penting yang boleh diberikan kepada sahabat-sahabat semua, iaitu berkaitan dengan pengalaman isteri Abang Nasir, bagnya kena toreh ya, hilang barang dalam tu. So memang ada keadaan seperti ini, ada kalangan jemaah-jemaah yang berlaku keadaan seperti ini. Jadi tips untuk tuan-tuan dan puan, selain daripada kita menjaga sling bag, setiap jemaah akan diberikan dengan sling bag yang memang kena bawa ke mana-mana, sangat penting. Tapi dalam sling bag itu kita hanya letak wallet kita, dan duit jangan letak semua. Ya, kalau kita bawa mungkin 5,000 rial ke 6,000 rial, 3-4,000 rial, jangan letakkan 5-6,000 rial tu sekaligus dalam purse. Bawa hanya mungkin beberapa ratus, 200-300 untuk keperluan kita. Kalau kita ada rancangan untuk nak sedekah, tukar duit kecil siap-siap. Balance duit tu simpan dalam bilik kita, sebab setiap bilik hotel dekat Mekah, dekat Madinah ada peti besi yang kita boleh set password tu, simpan dalam tu. Itu yang pertama. Yang kedua, pasport. Pasport saya selalu pesan pada jemaah, jangan bawa keluar. Sampai Mekah, masuk, simpan terus dekat peti besi, tak ada orang boleh buka. Jadi kita bawa tu sling bag tu, tak ada pasport dalam. Hanya handphone, handphone ataupun botol spray wudu apa semua sebagainya. Mungkin ada tanya, apa yang ganti pasport? Kalau jadi, itu yang key point dia. Kita akan diberikan dengan tag nama. Tag nama jangan ambil mudah. Tag nama tu yang akan membantu kita sekiranya jadi apa-apa masalah. Sebab kita tak bawa pasport. Dan pasport pun maklumat tak banyak. Name tag kita ni ada nama kita, gambar kita, syarikat umrah kita, syarikat travel kita, nama mutawif, kita, petugas Mekah, petugas Madinah, maklumat hotel kat Mekah kat mana, hotel kat Madinah kat mana, semua dah ada dalam tag tu. Kalau jadi apa-apa kehilangan, kita sesat, kita sakit, pingsan sebagainya, insya-Allah orang boleh bantu kita. Dan bila kita tak bawa pasport kita keluar, jadi kes macam kena toreh tadi tu, taklah kita hilang pasport. Begitulah bang. Okey bang. Abang orang seni. Kan? Abang Nasir orang seni. Abang Nasir dalam bidang industri perfilman ni dah berpuluh-puluh tahun. Memang kita kata orang lama lah kan. Tapi watak-watak yang Abang Nasir banyak bawa ni ke arah watak-watak yang kalau macam yang kita kenal ya kan, macam-macam watak lah kan, tapi yang memberikan kesan kepada kita yang paling banyak ya watak-watak yang lebih pada orang-orang alim, ustaz dan juga sebagainya lah kan. Pada pandangan Abang Nasir, bagaimana watak-watak ataupun filem ni dapat mempengaruhi kehidupan ataupun pemikiran penonton-penonton lah? Dia satu Ridwan, apa yang masuk dalam diri kita lah. Kalau yang masuk tu benda yang negatif, dia akan beri kesan yang negatif. Begitu juga sebaliknya, kalau yang masuk tu benda yang positif, dia akan beri kesan yang positif. Dia kadang-kadang benda ni masuk melalui makan minum, hidu, kita dengar, masuk melalui telinga. Apa yang kita nampak, masuk melalui mata. Kalau yang masuk tu benda-benda yang tak baik, dia akan beri kesan tak baik. Betul. Juga sebaliknya. Jadi, orang seni ni, kita macam Abang Nasir sebagai pelakon, kan, kadang-kadang keluar dekat radio, TV atau filem, kan, penonton kadang-kadang mencecah 2-3 juta, kan. Jadi kalau drama atau filem yang Abang Nasir terlibat itu, dia memberi kesan yang tidak baik,
kerana dibuat dengan cara yang tak sepatutnya. Yalah, dia kata dalam Islam ni, dia kata awal perbuatan bermula dengan niat. Betul. Kan? Kalau niat, sebab berlakon ni, drama ni dia bukan seorang. Dia melibatkan pengarah, kru. Pelakon pun kalau selalunya tak seorang lah, dia mesti ramai juga kan. Jadi kalau semuanya mempunyai niat yang betul, kan, lepas tu pelaksanaannya berpandukan kepada Quran dan Sunnah. Kan? Alhamdulillah lah. InsyaAllah dia akan memberi kesan yang positif. Kan? Tapi kalau benda ni banyak yang rongga, takut dia memberi kesan yang negatif. Jadi kalau nanti 2-3 juta orang terpengaruh dengan kesan yang negatif tu, kita nak jawab apa dengan Allah di akhirat nanti kan. Jadi kadang-kadang kerja ni itulah. Itu yang sekarang ni Abang Nasir sebenarnya banyak tolak job. Abang Nasir dah tolak lebih pada 100,000 punya job. Subhanallah. Kan? Nak kata, banyak duit? Tak juga kan. Tapi kadang-kadang Abang Nasir fikir lebih pada tanggungjawab. Sebab nanti takutlah dekat akhirat besok macam-macam nak kena jawab kan. Betul. Jadi itu satu perkara. Macam kata Tanah Kubur sebenarnya kan. Abang Nasir suka cerita yang macam tu. Kan? Tanah Kubur ni sebenarnya bercerita tentang matlamat hidup. Matlamat hidup kita apa? Matlamat hidup kita mati je. Kan? Sebab kita semua akan mati. Kan? Kita semua akan menuju ke tanah kubur. Betul. Bila kita tahu matlamat hidup kita mati, apa yang kita nak isi dalam hidup kita, biarlah selari dengan matlamat tu. Apa yang dianjurkan dalam Islam, termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi bila kita buat perkara yang bertentangan dengan apa yang dianjurkan oleh Islam, sebab tu bila Tok Adi nak menguruskan jenazah, dia berhadapan dengan bermacam-macam masalah. Kan? Dan sasaran kita sebenarnya kanak-kanak. Kan? Sebab kanak-kanak ni dia masih fresh. Jadi kita tanam. Sebab apa yang masuk melalui mata, kesan dia lebih kuat daripada apa yang masuk melalui telinga. Sebagai contoh lah, Ridwan. Kata kita dengar orang cerita berlaku kemalangan. Dia kaki dia patah kan, apa semua kan, tulang terkeluar. Kita dengar, kadang-kadang seminggu hilang lah. Betul. Tapi kalau kita nampak, tengok, kadang-kadang sampai mati, tak boleh nak lupa. Kan? Sebab yang masuk melalui mata ni kesan dia lebih besar daripada yang masuk melalui telinga. Tapi kalau drama filem ni masuk dua-dua. Mata masuk, telinga masuk. Kan? Jadi kita kena jagalah benda tu. Macam Abang saya cakap tadi, Tanah Kubur, dia bercerita tentang matlamat hidup. Kan? Sasaran kita kanak-kanak. Bila kanak-kanak tengok, bila dia besar nanti dia akan jadi tembok. Kan? Bila nak buat benda tak betul, dia terbayang. Aku jadi macam ni besok kan. Kita harap benda tu jadi benteng. Kan? Untuk mencegah dia orang daripada melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan apa yang dianjurkan dalam Islam. Mudah-mudahan. Baik. Tadi Abang Nasir kata targetnya adalah golongan kanak-kanak yang memberikan kesan yang panjang. Tapi sebenarnya Abang Nasir, saya ni sebagai penonton, saya sebagai penonton dan saya juga sebagai peminat perancangan ataupun drama Tanah Kubur tu, saya nak bagi tahu dekat Abang Nasir, kesan yang dibawa oleh drama Tanah Kubur tu bukan sahaja kepada kanak-kanak, tetapi kepada orang dewasa juga. Sebab saya agak terkesan dengan jalan-jalan cerita dalam Tanah Kubur tu kan. Dan tu suara Basir lain tu. Suara Tok Adi lain. Betul? Okey, suara Abu Jah dalam Munafik 2 dia lain. Betul. Okey, kenapa Abang Basirnya suara tu berlainan? Apa sebab? Kenapa Abang Basir buat macam tu? Tahu tak? Kenapa? Okey. Suara Abu Jah. Kan? Abang Basir tarik daripada perut. Oh. Suara tu kan. Daripada perut. Kan? Pasal apa? Abang Basir nak gambarkan watak Abu Jah tu adalah watak yang paling kotor, yang paling jijik, yang paling busuk. Allah. Jadi hazanah tu letak mana? Perut. Najis. Kan? Itu yang tarik suara tu daripada perut. Tok Adi ni, suara tu dia keluar daripada hati. Sebab apa? Abang Basir nak gambarkan Tok Adi ni adalah manusia yang ikhlas dengan hidup dia. Kan? Jadi dia bercakap tu, suara tu keluar daripada hati. Sebab apa? Kalau suara tu masih keluar daripada fikiran, maksudnya dia, bila dia nak bercakap, dia fikir dulu. Aku bercakap ni untung ke rugi? Kalau rugi, dia tak bercakap. Untung baru dia cakap, baru dia fikir dulu. Tok Adi tak, dia rasa dia perlu bercakap, dia cakap lah. Dia rasa tak perlu cakap, dia diam lah. Jadi Abang Basir demo sikit lah. Suara Tok Adi, suara hati tu macam mana lebih kurang, insyaAllah. Marilah sama-sama kita berdoa supaya dipermudahkan akan urusan kita. Alhamdulillah. Lebih kurang. Saya nak mengajuk sikit boleh tak? Ni karakter Tok Adi. Bismillahirrahmanirrahim.
Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebenarnya dalam kehidupan kita ni penuh dengan ujian dan juga rintangan. Tetapi jangan lupa sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana segala benda yang terjadi itu adalah ketentuan daripada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, baik. Boleh ya? Boleh ya? Hampir, Boleh. hampir. Boleh jadi apa? Adik tu adik. Baik, Abang Nasir. Okey, baik. Saya lanjut lagi apa soalan yang saya tanya tadi. Abang Nasir sebagai seorang penggiat seni, ya, biasanya kita kata dalam surah Az-Zariyat ayat 56 firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi maksudnya tujuan hidup kita ni adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Dan biasanya soalan ni kita tujukan kepada para asatizah, para ilmuwan, para ulama. Tapi Abang Nasir sebagai seorang penggiat seni dan Abang Nasir yang saya kenal juga bila bercakap penuh dengan falsafahnya, kan. Jadi daripada perspektif Abang Nasir ni, tadi Abang Nasir dah ada sentuh sedikit berkaitan dengan hakikat tujuan hidup untuk mati. Mungkin Abang Nasir boleh elaborate sikit lagi. Apa yang kita kena kejar sebenarnya dalam hidup kita ni, dan hakikat tujuan hidup kita, ke mana kita nak pergi. Selain daripada ialah ibadah kita, rukun iman, rukun Islam, 5 perkara. Dia sebenarnya hidup ni apa sebenarnya? Bagi pandangan Abang Nasir, hidup ni amanah. Amanah tu apa? Amanah tu tanggungjawab. Kan? Hidup ni satu amanah. Amanah ni tanggungjawab. Apa yang kita tanggung di bahu kita kena jawab dengan Allah di akhirat nanti. Baik, baik, terima kasih. Itu dia pandangan dan nasihat daripada Abang Nasir itu sendiri. Jadi saya rasa masa kita pun mencemburui kita. Saya pun tak boleh nak banyak lagi nak bersembang dengan Abang Nasir. Berpeluh. Ya, tapi nak simpan Abang Nasir, nak simpan kita pergi nanti bersama-sama, nanti masa sama-sama kita musafir, kita ambil nasihat lagi daripada Abang Nasir. Ya, berkongsi-kongsi insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sekali lagi, ya, insya-Allah Abang Nasir Billah Khan akan menunaikan umrah bersama dengan Muhajir Haramain pada tarikh 13 Mac 2024, ya, iaitu pada 10 hari awal Ramadan. Kita akan berpuasa di bulan Ramadan di Mekah dan juga di Madinah bersama-sama. Jadi kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang nak pergi menunaikan umrah bersama dengan saya, bersama dengan Abang Nasir Billah Khan, jadi silalah hubungi nombor yang tertera di bawah untuk mendapatkan maklumat lanjut ataupun untuk tujuan pertanyaan ataupun untuk tujuan pendaftaran, insya-Allah. Jadi kita juga ada untuk makluman Abang Nasir, kami juga ada pakej umrah untuk sambut Ramadan, bersama dengan Abang Nasir awal Ramadan, ya, pertengahan Ramadan, akhir Ramadan, dan juga pakej umrah Syawal. Ya, insya-Allah. Jadi sebagai penghujungnya Abang Nasir, sedikit kata-kata semangat ataupun nasihat kepada penonton-penonton yang mungkin sekarang ni sedang bersedia untuk nak menunaikan ibadah umrah dalam masa terdekat ni, insya-Allah. Pertama sekali, kalau yang pertama nak pergi, kadang-kadang macam pengalaman Abang Nasir lah, kan, rasa takut dengan sejarah kita yang terdahulu, kan. Lepas tu dengan cerita orang-orang yang pernah pergi, kan, pengalaman tu, jadi takut tu jangan ada lah. Kita yakin pada Allah, sebab apa? Kita dah jadi tetamu, kan. Macam mana pun kita pergi, kita yakin dengan Allah, insya-Allah selamat, kan, semasa di sana. Lagi satu kata, sampai sana tu kita ikhlaskanlah diri kita, kan, ikhlaskan diri kita. Kita pergi tu semata-mata kerana dia, kan. Jangan pergi ada benda-benda lain, nak shopping ke apa ke, kan. Itu benda-benda yang tak penting, kan. Yang penting kata kita dengan dia, kan. Itu yang kita jaga, insya-Allah, kan.
kita selamat mudah-mudahan. Baik, insya-Allah terima kasih Ya, banyak-banyak sama. sekali lagi kepada diucapkan pada Abang Nasir. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan kita sekali lagi kita ucapkan terima kasih dan kita juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton yang menonton bual bicara muhajir bersama saya bersama dengan Abang Nasir daripada awal sampai sekarang ni. Ya, insya-Allah kita akan tampilkan lagi konten-konten ataupun pengisian yang menarik kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sila untuk follow, like dan juga share page Muhajir Haramain untuk keterangan lanjut berkaitan dengan pakej-pakej umrah, ziarah dan juga pelancongan muslim yang disediakan oleh Muhajir Haramain, boleh menghubungi nombor yang tertera di bawah ataupun di caption di atas, insya-Allah. Jadi dengan itu saya mengucapkan saya tangguhkan dahulu dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.